dibawa khas oleh Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Anda semua sedang menonton Dapur Kampus bersama Polycuisine. Saya Kal Syafiq. Kita jumpa sebentar nanti. Okey, selepas 2 jam perjalanan, lebih kurang 120 km dari Kuala Lumpur, saya sekarang ni dah sampai dah pun di Sabak Bernam dan saya nak singgah dulu ya di Muara Marine Park dan saya nak tengok apa sebenarnya keistimewaan yang ada di sini. Untuk pengetahuan anda semua, di Muara Marine Park ini sebenarnya terletak lebih kurang 5 km sahaja dari Pekan Sungai Besar ataupun 90 km dari Bandaraya Shah Alam. Dan saya boleh tengok ya banyak kemudahan dan juga prasarana yang disediakan di sini. Ada restoran dan semuanya serba moden dan juga eksklusif. Dan terletak di orang kata pesisir pantai Sungai Haji Dorani dan juga menghadap ke Selat Melaka. Jadi saya tengok brosur dekat sini tadi, harga biliknya sangat berpatutan ya. Jadi kepada anda semua kalau nak datang ke Sungai Besar ni, bolehlah singgah ke di Muara Marine Park. Saya dah puas dah berjalan-jalan di sekitar Sabak Bernam ni dan sekarang ni saya singgah sebentar di Pantai Bagan Nahoda Omar. Bukannya sebab apa? Sebab saya dengar cerita dekat sini ada jual mi udang, sesuatu yang sangat istimewa sekali. Dan kalau anda nak datang ke sini, anda boleh singgah di Zaitun Mi Udang ataupun Zaitun Laksa Pantai. Boleh rasa dekat depan saya dah ada dah ni ada mi udangnya. Jadi saya nak rasa mi udangnya ya. Jemput. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda semua, kalau datang ke Sabak Bernam ni jangan lupa untuk singgah ke pantai ini dan rasailah dia punya mi udang, memang sedap sekali. Okey, saya pun dah nak pergi ke Politeknik, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okey, saya dah sampai dah di tempat penginapan saya iaitu di Anjung Persona di Politeknik Sultan Idris Shah ni. Jadi saya dah pun buat tempahan. Sekarang ni saya nak ambil kunci bilik saya dan nak tengok macam mana agaknya bilik saya nanti Untuk makluman anda, Dapur Kampus bersama Polycuisine ini adalah sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan peranan serta tanggungjawab politeknik di seluruh negara. Ia diharap dapat mengembangkan potensi modal insan ke arah melahirkan generasi berwibawa dan terbilang dari aspek personaliti, rohaniah dan minda kelas pertama yang mampu bersaing di persada antarabangsa. Macam mana? Sebenarnya kami ada banyak lagi elemen untuk ditonjolkan kepada anda semua. Dan yang penting sekali, kami ada kuis. Jadi anda semua teruskan menonton dan nantikan soalan kuis daripada kami. Allah seronoknya ya. Belajar di Politeknik sini ada tasik, boleh buat aktiviti berkayak macam tu kan. Boleh berkelah sekali. Tapi ini pun sebahagian daripada kelas juga ya. Betul. Pelajaran. Ya. Okey. Sekarang ni sebenarnya dah masuk hari kedua saya berada di Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Bernam ini kan. Betul. Marilah saya perkenalkan kedua-dua jejaka yang berada di sebelah saya ni. Mereka berdua ni merupakan siswa di Politeknik ni dan yang sebelah kanan saya ni namanya Zul. Nama penuhnya apa? Muhammad Zuhilmi bin Nurzain. Nurzin. Nurzin. Itu nama ayahnya. Okey, yang sebelah kiri pula namanya Hadi. Betul Hadi? Betul. Nama penuhnya apa? Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Nur. Namanya Abdul Hadi bin Muhammad Nur bukan Nurzin. Bukan. Okeylah, nak tanya ni, anda berdua ni ambil jurusan apa dekat sini? Kami berdua ambil
jurusan Diploma Pengusaha Hotel dan Catering. Oh, pengurusan hotel dan catering. Jadi sekarang ni dah masuk semester berapa dah? Semester 6, tahun ketiga. Oh, dah nak tamat pengajian lah. Betul, Ya, dah nak betul. tamat dah. Hadi dan juga Zul Ya. akan bawa saya pergi ke Pasar Awam Sungai Besar untuk Ya. beli barang-barang tersebut. Betul? Betul. Okey, memang banyak barang segar yang boleh kita dapati di Pasar Awam Sungai Besar ni kan? Betul. Zul dan juga Hadi dah Ya. pun beli barang-barangnya seperti ikan cakap. Kita ada nenas, kita ada serai, kita ada cili api. Ya. Jadi, Apa sekarang lagi? ni Jom. kita pergi masak lah. Ya. Jom. Saya sebenarnya kan nak merasai pengalaman berada di Agrotourism Homestay Sungai Sirih di Tanjung Karang ini yang diusahakan oleh Encik Ahmad Tauhid bin Jemadi ataupun lebih mesra lagi dengan nama Wak Ahmad. Memanglah seronok dapat sekali-sekala duduk di kampung seperti ini. Dan kalau anda dapat berpeluang datang ke sini, anda mungkin boleh meninjau kebun Wak Ahmad. Ada pelbagai tanaman di sini. Dan Wak Ahmad bukanlah seorang yang boleh duduk diam. Dia juga turut bertukang. Dan selain itu, isterinya juga iaitu Mak Wati turut membuat kuih-muih tradisional untuk dijual. Dan itulah dia sebenarnya pengalaman yang boleh kita perolehi di inap desa, tak kisahlah di sini ataupun di mana-mana sahaja di seluruh Malaysia. Menerokai kehebatan siswa-siswi Politeknik dalam dapur kampus bersama Policuisine setiap Ahad 12.30 tengah hari di TV1 dibawa khas oleh Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia. Majlis Sambutan Maulidul Rasul Peringkat Kebangsaan 24 Januari 2013 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1434 Hijri. Majlis bermula jam 7.15 pagi dengan acara perarakan dari hadapan bangunan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan berhimpun di Masjid Putra Putrajaya jam 8.30 pagi. Bersama-sama kita mengimarahkannya. Wasatiyah, Tonggak Kesatuan Umat. Anda masih lagi bersama saya Karl Syafiq dalam Dapur Kampus bersama Policuisine. Dan seperti yang saya katakan tadi, Hadi nak tunjukkan kita cara-cara untuk membuat ikan siakap bersama sos Roselle. Ya, jadi Hadi mungkin boleh tunjukkan kepada kita ya. Apakah bahan-bahan yang ada di atas meja ni yang akan kita gunakan sebentar nanti ni? Yalah, baiklah. Ini bahan yang pertama, serbuk stok ayam. Okey. Sos tomato, sos cili. Dan ini apa ni? Yang ini? Yang ini air sirap bukan? Bukan. Ini adalah air rebusan bunga Roselle. Oh, ini dia air dan rebusannya. ini Roselle yang telah direbus. Okey, seterusnya nanas. Nanas yang dipotong radu. Ya. Okey. Ini tepung gandum dan itulah kita punya ikan siakap. Ini memanglah bahan utama kita Ya, kan? itu saja. Kalau tak ada ikan siakap ni tak jadilah siakap dengan sos Roselle. Roselle. Potong ikan kita ni, ambil isinya sahaja. Ambil isikan saja Ya. Cucuk dia. Dan pisau mesti kena tajam, betul? Betul. Kita sebenarnya dah ada dah. Kalau anda semua nak tahu, Hadi dah sediakan pun ikan yang telah pun difilet kan. Itulah kita boleh jimat masa sikit kan. Bukakan ya. Macam ni bentuknya bila dah difilet kita potong dia Sebesar. seperti ini. Awak goreng dengan minyak yang banyak ke ataupun separuh ke macam mana? Minyak yang sederhana. Sederhana je ya. Tenggelamlah. Ikan tu perlu tenggelam Okey. Okey. Mari kita tunggu minyak kita panas. Dan sedikit garam ya. Okey. Okey. Kemudian kita perlu Gaulkannya. dengan supaya ikan tu diselaputi dengan
dan kunyit dan juga garam. Dan sebab itulah awak pakai sarung tangan ni, betul Ya, tak? betul. Macam tu ya, senang lah kita Ah. buat kerja kat rumah. Akak-akak, makcik-makcik kat rumah tu memang biasa goreng ikan kan. Tapi kali ni berbeza sebab ikan tu dia potong filet. Inilah bentuknya kan. Betul tu. Sebelum kita masukkan dalam kita punya kuali, kita perlu sekali saja dengan tepung. Kita buat apa? Tepung, gaulkan dengan Kita tepung gaulkan pula. tepung. Dan terus kita masuk dalam ni. Okey, boleh? Okey. Jadi apa Boleh yang Syafiq perlu tolong? diperlukan ini? Okey, Syafiq. Boleh Kita tolong, ya? cuma celup dalam tepung saja Ya. Saya buat Boleh. Boleh chef? Boleh. Chef ke? Chef. Makan chef. InsyaAllah. Amin. Baiklah penonton, sementara Syafiq sedang menggoreng kita punya ikan, saya akan potong bawang dan bahan-bahan seperti bawang putih dan serai. Okey, saya masuk ya? Masukkan. Weh, pandailah. Siapa kata saya tak pandai? Hadi memang dari kecil suka masak ke apa, Hadi? Sejak dari kecil saya memang minat kejutan awam. Tapi lama-kelamaan apabila mak saya asyik suruh saya, minta saya masak bersama-sama di dapur, jadi datanglah minat tu. Saya tak langsung saya pula yang menggantikan mak saya masak di rumah. Kita dadukan bawang merah kita ya. Dadukan. Sambil saya goreng sampai habis ikan ni ya. Ikan. Okey. Tengok kalau dia buat kerja memang laju je. Yalah, orang kata dah memang kerjanya duduk kat dapur kan. Saya sekarang ni Syafiq, saya sedang motong bawang putih. Bawang Kita besar, perlu bawang putih. kita perlu cincang bawang putih kita halus-halus ya. Cili padi yang akan kita gunakan, saya akan gunakan 3 biji. 3 biji ya. Tengok Sikit cita je, rasa. tak pedas. Tengok cita rasa anda. Tulang atas cita kalau- rasa individu Ini yang seronok sebenarnya kita sekali-sekali dapat masak dekat Betul. luar di tepi tasik macam ni kan. Ya. Sebab kalau duduk kat dapur je bosan lah kan. Okey, ikannya pun dah siap. Saya buka kuali kita perlu tumis Perlu tumis. Okay, sekarang ni saya tumis. Ya, kenapa saya tumis bawang merah dulu? Sebab apa Syafiq? Kenapa? Sebabnya sekiranya kalau kita tumis bawang putih dulu, nanti bawang putih kita cepat hangus dan tak sedap. Okey, bawang pun dah cukup bau ya. Kita boleh bau ya, penonton. Kita dah masukkan sekali ya dengan cili api tadi. Dah masuk dah sekali Jadi supaya cili api kita tu masak. Kalau ikutkan saya memang selera Malaysia lah kan. Memang suka makanan yang pedas. Tapi walaupun saya tak berapa tahan sikit lah makan pedas kan. Mungkin lebih banyak lagi cili padi tu saya letak Ya betul. Sekarang boleh kita masukkan sos tomato kita. Okey, sos tomato ni lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu ya. 3 sudu. Perlukan sudu? Wow. Terima kasih Syafiq. Ya. Bersama mai saya bersihkan. Ini sos cili pula. Saya gunakan 3 sudu ya. 3 sudu ya. Okey. Saja digaulkan je lah. Gaulkan. Okey. Seterusnya kita masukkan rozel yang telah kita rebus ya. Berapa lama rebus rozel ni untuk dapatkan air tu? Selama dalam lebih kurang 10 minit. 10 minit sajalah 10 sampai minit. mendidih, dah keluarkan warna. Dah keluar warna, jusnya pun dah keluar. Bolehlah kita masukkan. Okey, seterusnya apa? Terusnya air rozel. Okey. Warnanya pun dah macam kalau kita tengok air anggur macam tu Warna dia? Lebih kurang. Okey. Tunggu sekejap, sebentar. Mendidihkan dia. Mendidihkan dia, baru kita masukkan nanas kita. Okey, kita pun dah siap. Boleh masukkan nanas ya? Nanas dah boleh masukkan. Saya masukkan lah boleh. dan saya rasmikan. Bagi saya, nanas tu sendiri dia akan bagi rasa sesuatu makanan tu. Contohnya makanan laut, seperti ikan yang hanyir ada hanyirnya dia akan dicurahkan bau dan juga rasa. Betul tu. Okey, kita dah masukkan nanas dan bahan yang akhir. Bahan akhir ialah stok ayam. Stok Semuanya? ayam. Jangan masuk semua ya. Sikit saja. Saya suruh setir tadi. Satu selutir saja. Okey, masukkan garam. Gula ya. Saya bukakan garam siap-siap Okey, masukkan gula lebih kurang dalam 3 sudu. Kemudian masukkan garam ya. Lebih kurang setengah sudu saja. Masin pula. Kita dah masukkan semua bahan-bahan kita. Sikit lagi
masak dia. Ya. Ya. Saya tengok warnanya pun menarik sekali Nampaknya kuah kita agak pekat, jadi tambahkan sedikit. Oh, lagi. tambah sikit Okey. Sedikit. Okey, cukup. Cukup. Okey, saya tengok kuahnya pun memang nampak sedap sekali ya. Okey. Sebenarnya saya ada sedikit cerita untuk dikongsikan dengan anda semua mengenai Roselle. Jadi apa kata, kita lihat apa yang telah pun kami sediakan ini. Jadi inilah dia ya, pokok Roselle, dan saya tengok memang banyak betul bunganya yang keluar, dan bunganya ini di kelopaknya itu boleh menghasilkan vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin C dan juga pelbagai zat-zat mineral. Dan saya juga boleh nampak kat sini pokok ni memang sejenis pokok yang renek dan hanya boleh mencapai ketinggian sehingga 2 meter sahaja. Selain daripada Roselle, bunga ini juga dikenali sebagai asam raya ataupun asam susur di setengah tempat lah kan, dan boleh menghasilkan juga jenis-jenis makanan seperti halwa yang ada di tangan saya ni memang sesuatu orang kata makanan yang unik dan juga berkhasiat. Selain daripada halwa, Roselle juga boleh menghasilkan jus, boleh juga dibuat jam dan pelbagai jenis makanan lagi. Sekarang ni saya nak cuba petik bunga Roselle ni. Kalau anda boleh lihat di sini, macam ini bentuk dia. Dan saya nak rasa yang fresh macam ni, macam mana pula rasanya kan. Cuba kita sedikit masam. Jangan tak tahu ya, bunga Roselle ni sebenarnya berkhasiat juga, dan khasiat-khasiatnya adalah seperti mempercepatkan pengaliran darah dan juga boleh mengurangkan tekanan darah tinggi, serta yang paling saya suka sekali, ianya dipercayai dapat awet muda. Jadi saya kena makan banyak lagi lah kan. Okey, itulah dia sedikit bingkisan untuk anda semua mengenai Roselle, dan saya masih lagi berusaha untuk menyiapkan hidangan kita, iaitu ikan siakap bersama sos Roselle, dan nampaknya memang dah hampir siap dah. Ya, ataupun betul. sudah siap? Sudah siap. Sudah siap? Ya. Ini adakah sos ni Hadi sendiri yang cipta ataupun macam mana? Saya dan rakan-rakan saya lah. Dan rakan-rakan ya? Masa tertarik dengan hiasan yang ada dekat sini, ada bunga kantan Okey, anda ikan ni anda cicah sama dengan sos ni. Dan makan sekali dengan nanas-nanas yang telah dipotong dadu. Inilah dia ikan siakap bersama sos Roselle yang telah pun disiapkan oleh Hadi kan, dan memang nampak sungguh menelerakan sekali, dan saya fikir ini juga sesuai untuk dimakan bersama dengan nasi ya. Betul tu. Dan akhirnya siap sudahlah ikan siakap bersama sos Roselle kita. Dan bukan setakat bunga Roselle kita ada, kita juga ada Fida Ibrahim. Bunga dekat tengah ni, di sebelah sajian yang telah pun disediakan oleh Hadi ya. Okey, sekarang ni sedang orang kata apa, bekerja untuk single ni. Single? Ya. Single, Apa Kono Ejang. Apa Kono Ejang itu adalah lagu. Ya, lagu. Dicipta oleh? Sebenarnya lagu lama, kita bagi nafas baru. Di mana kalau lagu lama, orang kata penyanyi perempuan dan lelaki. Tapi sekarang ni penyanyi lelaki dia Stella Band, dan ada rap daripada Datuk Ismizan. Apa Kono Ejang. Itu. Bila agak-agak akan dilancarkan single kita? Okey, sebenarnya kita dah hantar ke radio dan sekarang ni pun dah dimainkan. Cuma insyaAllah dalam proses shoot video klip. Dan lancarnya insyaAllah kalau dah siap album ke, so kita lancarkan sekali. Pelakon apa cerita pula sekarang? Okey, sekarang ni cerita yang ada cerita Runtun Kolbu yang sedang dimainkan setiap hari Jumaat. Okey, Fida, jadi kita pun dah sediakan hidangan kita yang dimasak oleh Hadi, seorang siswa dari Politeknik ni sendiri. Kita nak minta Fida rasa masakan yang telah pun disediakan oleh Hadi ni ya. Fida suka makan pedas ke? Oh, sangat suka. Baru apa Kono Ejang. Fida memang orang Negeri Sembilan ya? Tak, sebenarnya pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ya.
Ini apa ni? Itu nenas dan juga Nenas dan? roselle. Oh. Bagaimana rasanya? Rasa ikan sedap. Sedap. Ikan ni yang gorengnya ini. Okey. Rasa sos dia pun dia ada rasa orang kata apa? Selalunya kita tahu rozan ni minum je. Tak tahu pula boleh buat masak macam ni, buat sos je. Dia ada rasa manis dengan nenas dia. Ada rasa pedas tu mungkin sikit kan. Tapi kalau macam Fida mungkin kita suka tambah pedas tu lebih Pedas sikit. lagi ya. Sama lah kita Vida. Tapi Boleh rasanya, kawan. oh ya, geng ni. Geng. Okay, rasa sikit lagi boleh nak rasa dia punya sos tak? Asam-asam. Sedap. Macam tu saja Vida Dah bagi. macam macam sweet sour. Sedap. Sedap Sedap. Jangan main-main. Kena dengan siakap memang kena. Vida sendiri dah rasakan hidangan kita dan Vida pun dah cakap sedap. Macam mana sekarang Hadi? Vida pun dah bagi komen yang sungguh memberangsangkan. Macam mana seronok? Seronok. Tak ada kata saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Vida kerana sudi orang kata menjadi tetamu kami, merasa hidangan telah pun disediakan. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Vida dan ya, sekali lagi all the best untuk single yang terbaru. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya harap ini adalah satu pengalaman untuk Hadi yang memang tak dapat dilupakan ya. Betul. Mana tidaknya Vida datang merasa masakan yang telah pun dimasak oleh Hadi ya. Betul. Okey, penonton-penonton di rumah, kami sebenarnya ada lagi kuis minggu ini. Jadi kami nak anda semua saksikan ini. Itu dia soalan kuis untuk anda semua. Jadi apa kata? Jangan. Jangan tak jawab. Dan hantarkan jawapan anda kepada kami secepat mungkin. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Hadi Ya. sebab sudi berkongsi resepi dengan Dapur Kampus bersama Poly Cuisine kan. Mungkin Hadi ada sedikit pesanan kepada penonton-penonton kat rumah. Dan pesanan saya kepada semua penonton yang melihat rancangan ini, pastikan anda cuba resepi ini di rumah anda. Okey. Bukan saja di rumah ya, nak cuba kat rumah mak mertua pun boleh Boleh. Okey. Apa pun kami ada sedikit sedutan untuk anda semua mengenai episod minggu hadapan. Ya. Saya harapkan apa yang kami paparkan dalam episod minggu ini dapatlah memberi manfaat kepada anda semua. Dan saya, Kal Syafiq, mewakili seluruh warga kerja Dapur Kampus bersama Poly Cuisine, ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Bernam ini. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum.